Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Tuanku Syed Putra Jamalulai Kang Perleh, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita sambung kuliah minggu kita ni, iaitu tajuk kita berkaitan dengan bab jihad. Apakah larangan, apakah tegahan? Sebab kitab kita ni ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah larang dan Nabi larang dihimpunkan dalam satu kitab. Dan kita dalam sepanjang sebulan dua ni kita sentuh bab jihad, tuan. Dan tajuk kita ni berkaitan dengan larangan membunuh orang yang berlindung dengan bersujud atau mengucapkan kalimat tauhid. Cerita dia bila kita perang ni, tiba-tiba musuh yang kita lawan tu dia lari-lari, kita tangkap. Tiba-tiba dia mengucap pula. Macam mana tuan? Nak bunuh ke nak biar tuan? Tadi tu tembak kita. Tadi duk pedang tadi hilang tangan kita sebelah. Tiba-tiba dia mengucap pula. Macam mana keadaan di situasi? Apa yang berlaku? Apa Nabi ajak kita bila demikian? Dia sujud pula tuan. Jadi kita balik pada dalil tentang cerita hari ini, tuan-tuan. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita tengok satu benda, tuan-tuan. Inilah senyuman tersulit. Senyuman apa, tuan-tuan? Kita duk kenyah, duk senyum hari-hari, kan? Senyum itu sedekah. Tapi ada senyuman, tuan-tuan, kadang-kadang ni main musibah pun kita boleh senyum lagi. Macam mana, tuan-tuan? Kita tengok, tuan. Tak ada pula no. Apa tu? Paparan kita TV. Okey. Kapan kita bisa memuji Allah atas musibah? Kita biasanya kalau kena musibah, apa yang terjadi? Gerundel, sumpah, aduh, pikiran jadi gak nyaman. Apa kalau pikiran kita gak nyaman, musibah itu bisa pergi? Gak bakal. Kita, tuan, bila main musibah, kita ada orang merotoh belakang pula, rumah kita terbakar dapur ke, apa sebenarnya musibah? Pertama sekali kita akan kata awak lah je ni, kan? Tadi kalau aku tutup lah, kalau aku beri awal lah, macam-macam duk kalau. Kemudian kita akan kata pasal apa lagu ni, apa sial lah ni, apa yang jadi banyak benda yang berlaku, tuan. Itu mulut kita duk kata, tuan, sumpah seranah dan sebagainya. Kebanyakan orang akan kata demikian. Contoh umpamanya motor hilang, mau diapain motor hilang? Apa kalau antum nangis bisa balik tuh motor? Oh, nangis balik, nggak bakal balik tuh motor. Antum marah-marah ya, antum nyalahkan, nggak bakal balik tuh motor. Contohlah motor kita hilang, kereta hilang, kan? Orang pecah masuk rumah, hilang habis. Kaya pun, tuan, tak mai balik, kan? Marah pun tak mai balik, tuan. Itu yang berlaku, tuan. Kita yang keluar aspirasi, sedih kita, marah kita dan sebagainya. Maka cara satu menjadikan musibah itu sebagai nikmat dengan dasar cinta. Kita kalau cinta, musibah jadi nikmat. Maka tuh hamba yang mengatakan, yang memuji Allah atas musibah anak yang dia cintai meninggal dunia, hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, bukan cuma anak kami kalau mau diambil sekalian semua, dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Contoh ke ujian, tuan. Kita, tuan, ada anak 2-3 orang, anak kita meninggal, tuan. Mulut tu orang yang beriman, tuan, apa dia kata? Alhamdulillah. Itu nombor 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan, kalau disebut, tuan, kita bolehlah, saya ngajak tuan ni musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh hanjang, tuan.
tak diuji tuan, tak tahu lagi. Tapi orang beriman tuan, disebut apa? Alhamdulillah dulu. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apa? Kita ni milik Allah. Kepada Allah lah kita akan kembali tuan. Setiap benda yang hidup ni akan binasa, akan mati tuan. Ini orang yang cinta kepada Allah. Saya ingat di Jakarta ada teman, dia WA anak, dia ngomong, Ustaz, ada anaknya teman kita sakit, gak bisa BAB, Ustaz. Bayi masih, bayi umur 7 hari. Tolong doakan, Ustaz. Akhirnya ya kita doakan, lalu dibawa ke rumah sakit 1, 2, baru ditangani di rumah sakit ketiga. Karena sudah telat ya. Jadi perutnya anak itu jadi besar, saya lihat fotonya itu, meninggal itu anak. Si dokter, kata dokter ngomong, anak itu sudah biasa dikomplain sama pasien, gimana penanganannya telat, macam-macam, biasa. Kuping anak itu sudah biasa mendengarkan itu, jadi udah nggak ada masalah. Tapi untuk pasien yang satu ini, anak benar-benar bingung, sampai anak nangis katanya. Kenapa? Tuh pasien minta maaf sama anak. Itu pasien, bapaknya itu minta maaf dok, udah ngerepotin dokter, macam-macam maaf. Dan dia mengatakan, udah dok, ini sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baru pertama dalam hidup anak. Tak faham tuan, kau Indon tak faham tuan. Si ayah ni ada anak sakit, pergi klinik hospital pertama, kedua, mai ketiga tuan, anak pelan tenat, perut pun kembung. Kemudian bila pergi tu anak dia meninggal tuan. Yang doktor ni biasalah, kalau anak meninggal ni mak ayahnya kata, apalah doktor ni lambat mai, ni hospital ni dah pakar pula, kata kita KMC lah, PMC lah, macam-macam pula ni kan, hebat. Nanti kita akan marah kan. Tapi pesakit ni ayah ni dia kata, minta maaf doktor, minta maaf doktor. Dia pula minta maaf. Seperti doktor kata, minta maaf cik, anak cik tak dapat kami selamatkan. Itu ayat biasa. Tapi cerita ni ayah pula minta maaf ke doktor tu, minta maaf doktor, dan Allah sayang anak ni, dia pergi dulu. Contohnya nampak dia reda kan. Jarang-jarang nak jumpa orang macam ni tuan. Jadi doktor ni pun heran, ini kali pertama dalam sepanjang dia bekerja tuan. Menemukan pasien yang minta maaf sama anak, nangis tu dokter jemaah. Orang-orang yang cinta sama Allah akan melihat takdir Allah itu nikmat buat dia. Dia akan beristighfar, dia akan minta maaf, ya Allah mungkin aku salah diri aku ya Allah. Dia akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dalam semua takdir Allah pasti ada hikmah. Jadi setiap benda musibah pasti ada hikmah. Kita tengok balik tuan. Sebab kita belajar hari tu ni, tiada benda tu tuan, walaupun duri tikam kita, luka kita, tak lain tak bukan Allah buang dosa kita. Musibah ni tu tuan, Allah buang dosa kita kalau kita terima tuan. Jadi orang yang beriman, dia seronok terima musibah lagi. Bukan kita, ya Allah buat musibah sekali lagi ya Allah, tak minta tuan. Tapi kalau Allah bagi tuan, kita terima dengan takdir tuan. Alhamdulillah, Allah sayang kita. Allah nak uji kita, Allah nak angkat darjat kita. Allah nak buang dosa kita, Allah nak beri pahala pada kita tuan. Itu orang beriman. Kalau tak beriman, awak aku seorang saja kena, orang lain banyak lagi. Ni anak banyak ni, pasal apa? Anak yang sulung yang dia bekerja ni kau ambil, aku ni kau ambil dulu. Nampak? Itu orang yang tak boleh terima takdir tuan. Jadi kita tengok balik, musibah yang berlaku ni ada kemanisan untuk kita tuan. Allah sayang kita, Allah uji kita, Allah nak kebaikan pada kita tuan. Okey, ni tajuk minggu lepas, kata ingat balik, ulang kaji sikit, iaitu larangan mengganggu wanita yang sedang ditinggalkan berjihad oleh suaminya. Macam mana tajuk minggu lepas ni? Orang perempuan ni yang mana si suami dia askar ke, tentera, polis dan sebagainya kan, tinggal keluarga dia, dia pergi perang tuan. Kita masyarakat ni apa dia? Apa tu Nabi kata? Amanahnya kita jaga keluarga mereka tuan. Dalilnya apa? Hadis Muslim dari Buraidah radhiyallahu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehormatan isteri para mujahid, ni isteri orang yang pergi perang ni kan, atas orang-orang yang tidak keluar berjihad, seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Di taraf dia mulia tuan, macam mak kita sendiri. Kita kena jaga apa tu keluarga mereka ni, isteri orang yang pergi perang ni. Tidaklah seorang lelaki yang tidak keluar berjihad yang diamanahi menjaga isteri seorang mujahid yang sedang keluar berjihad lalu dia khianat. Orang bagi amanah jaga, dia pula khianat tuan, kecuali ia akan dibawa di hadapannya pada hari kiamat. Lalu mujahid si suami tadi akan mengambil amalnya sesuka hati. Menurut kalian apakah ia akan ada baki? Rupa-rupanya tuan,
Kalau kita buat lebih kurang tuan, kita buat maksiat, kita berzina ke apa jadi akhirat nanti si suami nanti akan main kat kita, ambil amal soleh kita semua tuan, sikit pun dia tak tinggal tuan. Bayangkan tuan, kita duduk semayang bagus, puasa bagus kan, sedekah bagus, tiba-tiba bila main ujian ni kita tak boleh tanggung, kita tak boleh tanggani, kita tak boleh tempuhi, apa jadi akhirat nanti habis semua amalan kita, si suami dia ambil tuan. Hadis Muslim. Jadi kita tuan dah awal tu pergi jihad, untunglah kerana kita ni tegakkan agama, dah ada orang yang wakil. Tiba-tiba kita pula yang khianat tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, kita tengok sikit berkaitan dengan bab jihad. Tajuk hari ni, larangan membunuh orang yang berlindung dengan bersujud atau mengucapkan kalimah tauhid. Cerita hari ni kalau ada yang tentera yang musuh ni lawan dengan kita, tiba-tiba kita kejap dia, kita pergi kat dia daripada tembak kita sebagai bom kita tadi ni, dia berucap kalimah syahadah ataupun dia bersujud tuan. Macam mana tuan-tuan? Apa yang Nabi beritahu? Dalil pertama dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan kecil menuju ke Qasam. Tempat tu nama Qasam. Beberapa orang dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan bersujud. Tentera jahat tadi, tentera musuh tadi, dia buat apa? Mereka nak selamat diri, dia bersujud. Namun mereka terlanjur dibunuh. Tapi orang Islam kita ni, ni dia bersujud ni bukan sujud betul. Takut dengan senapang, takut dengan pedang, takut dengan parang, takut dengan tombak, lembing sebagainya. Jadi dia sujud apa? Kecoh je, sujud buat-buat, orang boleh panggil. Apa jadi? Dia berbunuh tuan. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau pun memerintahkan agar mereka, yakni ahli waris, keluarga askar tadi, tentera tadi, diberi setengah diat. Nampak tuan? Kita pula kena bayar pampasan. Sebab apa? Kita bunuh mereka tuan. Sekaligus tuan, mereka dah bersujud dah, mereka dah surrender dah, tiba-tiba kita pergi bunuh mereka. Jadi apa dia? Nabi kata kena bayar diat kepada setiap keluarga si mati ataupun tentera musuh tadi. Kalau tengok balik, apa itu diat? Diat ini merupakan pembayaran pampasan. Pampasan tuan, iaitu apa? Bagi kes bunuh dengan sengaja mesti menggunakan harta pesalah nyeri. Ia wajib dibayar serta-merta, tak boleh tangguh. Bayarannya mesti dengan 100 ekor unta. Islam abad diat ni mati saja kita bunuh dengan sengaja, 100 ekor unta kena bayar. Bayangkan seekor unta zaman law ni hampir 8,000 ke 10,000 seekor. Kalau 100 ekor tuan, RM1,000,000 tuan kena bayar. Nanya tuan, kita lah ni main PKP pula, dengan kerja pun kena buang sebagainya. Nampak tuan, berharganya satu nyawa di sisi Islam tuan. Jadi apa dia cerita dia? 100 ekor tadi dengan 3 jenis unta, 3 macam. 30 ekor untuk hiqah, unta berumur 3 tahun. 30 ekor lagi jaza'ah, unta yang berumur 4 tahun. 40 ekor lagi unta khalifah, iaitu unta betina yang bunting, syarat bunting. Kalau sekiranya unta tak ada, pesalah tadi kena bayar dengan nilai yang sama, mungkin duit emas ke apa ke kan. Bagi yang tidak memiliki unta, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab pernah menetapkan di zaman dia 1,000 dinar emas. Berapa ringgit kita pun tak tahu tuan, tuan kira lah, bahkan jadi sejuta tadi lah. Kemudian ni kiraan dia guna mata wang emas, perak dan sebagainya. Cuma saya dan survey Google Arab Saudi, kalau satu diat tadi 2011, fakta ni 442,000, setengah juta tuan. Kes bunuh dengan sengaja, bagi dengan tak seakan sengaja tersilap bunuh 330,000 tuan. Boleh buat satu rumah dalam taman dah tuan. Iran pula 148,000. Emirat Arab Bersatu 226,000. Di Pakistan 53,000. Ini kira-kiraan di negara masing-masing. Jadi setiap negara tak sama tuan. Di satu nyawa tuan sangat bernilai. Kalau insurans pun berapa sangat dapat tuan, tak banyak seperti yang Islam bawakan tuan. Okey, kes yang kedua tuan. Dari Abdullah bin Umar, iaitu anak Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW mengirim Khalid Al-Walid, jadi sahabat Nabi ni Khalid Al-Walid, kepada Bani Jadzimah. Khalid mengajak mereka peluk Islam.
dia pergi tempat tu, dia ajak peluk Islam. Namun mereka tak boleh mengucap dengan baik. Dia pun tak boleh mengucap dengan baik. Kami telah memasuk Islam. Mereka hanya mengatakan syabakna, syabakna dalam bahasa logat mereka. Macam kita lah, orang Melayu, Melayu juga. Pergi Kelantan, cakap Kelantan. Melaka, lagu Melaka. Johor, Johor, Perlis, Penang, Melayu juga, tapi logat dia beza-beza. Jadi bila mai kaum Bani Jazimah ni, depa Ibn Umar ni kata, Khalid Al-Walid kata masuk Islam. Depa tak kata mengucap la ilaha illallah. Depa kata apa? Syabakna, syabakna. Bahasa tu maksudnya kami telah pindah ke agama Islam. Kami telah pindah ke agama Islam 2 kali kan. Kemudian maka Khalid pun membunuh sebagai mereka. Nabi Khalid dibunuh sebagai mereka. Khalid tawan pula sebagai yang lain. Kemudian ia beri pula setiap tawanan itu kepada tentera-tentera. Macam contohnya, seorang ni ambil dia ni, yang ni ambil dia ni, yang baki yang tak dibunuh tadi. Kemudian hingga tepat pada satu hari Khalid memerintahkan untuk bunuh semua tadi. Dah bagi tadi, tahan, kurung. Satu masa Khalid kata bunuh mereka yang tadi ni. Sehingga kan mereka pula, demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku, dan rakan-rakan aku pun tak bunuh mereka. Sahabat-sahabat yang ikut perang tu, mereka dapat tentera-tentera tadi seorang satu tadi, mereka tak bunuh apa tu tawanan tadi. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi, dan mereka cerita pada Nabi SAW tentang berita tersebut. Rasulullah SAW pun bersabda, mengangkat tangannya sambil berdoa, ya Allah, aku berlepas diri daripadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Boleh mengucapkan 2 kali. Nampak tuan? Jadi cerita dia, Khalid ni kan, dia tak tahu maksud sabakna tu. Kita fikir apakah hujah yang lain lagi. Dalil yang ketiga, dari Al-Miqdad bin Am Al-Khindi radhiyallahu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurut anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir, lalu kami bertempur? Ini cerita lain pula. Tadi cerita Khalid pitawan tentera orang ni, dia suruh masuk Islam, dia pun tak mengucap, disebut sabakna. Dia tak faham, kata benda tu, kami telah masuk Islam, kami tinggal agama kami lama, peluk Islam. Dia tak faham itu, dia bunuh sebahagian. Kemudian dia suruh tentera lain pegang pula tawanan ni. Satu hari lain dia suruh bunuh semuanya. Dia pun tak mahu kan. Jadi cerita dia bahasa kan. Sebab tu kena berhati-hati kan. Bahasa kita mungkin lagu lain, tempat lain lagu lain. Tapi kes kedua ni pula, macam mana pula tengah ada perang ni, perang, tentera kafir, dia potong tangan tentera Islam kita ni, seorang ni putih. Kemudian dia kejar tentera yang bagi putih tangan dia tu kan, ligan sampai sebatang pokok. Kemudian bila dapat pula tentera musuh tu, apa dia kata? Aku masuk Islam. Tuan, macam mana tuan? Tadi duk lawan-lawan, dia bagi putih tangan kita, pi dekat ligan dia balik sampai satu pokok, nak pi bunuh dia pula, dia mengucap pula la ilaha illallah. Tadi dia potong tangan kita, ni mengucap. Kalau dah hati kita, tangan aku hilang dah sebelah ni, mengucap pula. Mengucap ni bukan mengucap betul, mengucap ni mengucap nak hindar diri, nak melepas diri saja. Dia kata apa? Aku peluk Islam, bolehkah aku membunuhnya? Saya mengucapkan wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata aku peluk Islam, tangan aku hilang ni, boleh aku bunuh dia? Sahabat tanya pada Nabi. Kemudian apa Rasulullah SAW menjawab, jangan engkau membunuhnya. Nabi larang tuan, tak boleh bunuh dia. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, ia telah memutuskan salah satu tangan aku. Ya Rasulullah, tadi ni dia dah tetak tangan aku sebelah, hilang dah. Ni dia mengucap pula. Takkan nak biar? Bahasa kita lagu tu kan. Jadi apa lagi? Nabi kata, Rasulullah SAW tetap menjawab, jangan engkau membunuhnya. Tak boleh bunuh dia. Jika engkau membunuhnya, maka ia berada dalam posisimu sebelum engkau membunuhnya, yakni ia menjadi Muslim. Dan engkau berada dalam posisinya sebelum ia mengucap kalimahnya tersebut, engkau menjadi kafir. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak tuan? Sampai taratus sekali. Sebab apa? Jadi Nabi kata dia dah peluk Islam. Nampak? Jadi cerita ketiga ni, Nabi tak larang kita bunuh orang yang mengucap kalimah syahadah. Baru tadi 3 minit tetak tangan kita, pilih ligan dia mengucap pula. Tuan, contoh ujian tuan. Jika jadi lagu tu, apa jadi? Tak boleh kita bunuh dia. Sebab apa? Dia dah mengucap kalimah la ilaha illallah. Hadis Bukhari Muslim.
Cuma ulama bincang ni macam mana kandungan bab ni. Yang pertama, haram hukumnya membunuh orang kafir yang memohon perlindungan dengan bersujud. Dia minta apa? Dia lari, dia minta perlindungan, dia sujud, kan? Atau yang kedua, mengucap kalimah tauhid, la ilaha illallah, meskipun dalam bahasa mereka. Pergi lawan-lawan Jepun ke, kan? Cina ke, apa ke, orang putih ke, dia mengucap dalam bahasa dia. Dia tak kata la ilaha illallah, tapi dalam bahasa dia. Itu pun jangan, kan? Kerana ia takut melihat kalian. Jadi orang kata pula, alah boleh dia ustaz, dia ucap ustaz. Sebab apa? Dia takut. Sebab tu dia mengucap, dia kecoh aja. Kita kata lagu tu, kan? Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Khalid. Yang pertama, kena tergesa-gesa, tak selidik dulu. Apa maksud perkataan syabakna? Syabakna ni, aku peluk agama Islam, aku peluk agama kau. Itu maksudnya syabakna. Jadi itu yang berlaku. Khalid dia bunuh semua orang yang dijumpa di kaum Jazimah tadi. Okey, yang kedua pula, Nabi larang membunuh mereka yang telah syahadah. Apa dalil dia? Usamah bin Zaid berkata, Nabi SAW menugaskan kami mendatangi masyarakat Juhainah, tadi Jazimah. Aku lalu mendatangi seseorang daripada mereka. Sahabat ni pergi pada seorang mereka, kemudian aku huruskan tombak pedang. Orang tadi mengucap la ilaha illallah. Dia buat pi tombak pedang ni, dia pergi tojoh dekat tu. Laki tadi ucap la ilaha illallah. Aku tusuk dia dan bunuhnya. Dan mengucap, dia pergi tikam lagi pula. Lalu aku menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Dia cerita kat Nabi apa yang dia jumpa lelaki ni, kan, pergi tusuk tombak, dia mengucap pula la ilaha illallah. Dia teruskan tojoh lagi, tucuk lagi, bunuh lagi, kan. Nabi SAW mengatakan, apakah engkau telah membunuh dia, padahal dia telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang selain Allah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkannya untuk lindung diri. Ya Rasulullah, bolehlah dia mengucap, aku bawa pedang ni, aku bawa tombak ni. Dia takut dah tu, dia mengucap, aku bunuh dia. Dia mengucap apa? Dengan tak betul, dengan kecoh. Jadi Nabi mengatakan, apakah kamu sudah belah hatinya? Hang dah belah ke hati dia? Yang hang kata dia mengucap ni kerana takut, dia mengucap ni kecoh, dia mengucap ni hanya buat-buat, belah dah hati dia. Nabi kata kalau belah pun tak nampak, tuan. Jadi cerita dia, bab dia ikhlas ke, takut ke apa ke, itu dia dengan Allah. Tapi dah dia mengucap, kita tak boleh bunuh dia, tuan. Haram kita bunuh kaum muslim, tuan. Baru satu saat ustaz, tadi dia jadi orang kafir, ni mengucap masuk Islam. Tak, itu urusan Allah, tuan. Kita tak ada hak untuk pergi bunuh dia pula. Nampak, tuan? Larangan tajuk kita hari ni. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim kata yang sahih. Okey, apa lagi, tuan? Dari ni dikisahkan dalam sebuah riwayat. Cerita tadi ni diperindangkan. Usamah bin Zaid bin Harisah menceritakan tentang kejadian yang dialami. Itu Rasulullah SAW ketika mengutuskan kami dalam sebuah pasukan perang, iaitu menyerang pasukan orang kafir ke marga Khuraqah, iaitu daripada kaum suku Juhainah. Jadi mereka ni ada banyak puak, banyak kabilah. Kala itu kami menyerang mereka pada waktu pagi dan kami mengalahkan mereka. Jadi tentera ni lawan waktu pagi, menang. Kita menang, kan? Kalahkan mereka. Saya dan seorang sahabat Ansar. Jadi sahabat ni nama Usamah tadi dengan Ansar tadi, mereka kejar seorang tentera musuh, kemudian lari diri. Ketika kami menggempurnya, tiba-tiba ia mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan kami kepung dia seorang, kami dua orang. Dia mengucap pula la ilaha illallah. Sahabat Ansar itu pun menahan dia, pegang dia. Ketika aku menusuk orang itu, tombak itu sampai bunuh dia. Ada kawan Ansar ni pegang dia, yang sahabat ni tikam dia, kan. Itu yang berlaku, kan. Setelah main Madinah pula, habis perang, dia cerita kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bertanya kepadaku, wahai Usamah, apakah engkau telah membunuhnya? Saya mengucap, wahai Abu Usamah, kau bunuhkah dia? Dia dah mengucap. Saya Usamah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengucapkan sekadar untuk lepas diri. Kita tu anggapan kita, anggap apa? Kita duk rasa-rasa saja, tuan. Rasulullah SAW ulang lagi tanya, apakah engkau tetap membunuhnya? Saya mengucap kalimah la ilaha illallah 2 kali. Nabi tanya, tuan. Usamah apa bercerita semua salah. Pasal apa Nabi tanya banyak kali ni? Tak senang duduk, tuan. Itu yang berlaku pada Usamah. Para ulama, menurut para ulama, kemarahan Nabi SAW terhadap Usamah tersebut bukan sebab apa? Bukan tanpa sebab. Bukan dia marah saja. Ada sebab, tuan. Imam Nawawi berpendapat
sesungguhnya engkau hanya diperintahkan untuk beramal sesuai kondisi lahiriah saja, luaran saja. Ucapan lisan, adapun urusan hati, engkau tidak mampu mengetahuinya. Macam kita lah, main masjid kan ni, main semayang, semua semayang. Tapi tiap-tiap orang pun macam-macam. Ada yang main nak semayang betul, ada yang main duduk saja rumah, main pilah masjid, semayang. Ada saja main lah, malu jiran sebelah, duduk pergi masjid, kita pun main juga kerana malu. Setiap orang ni pun berbeza-beza, kan? Jadi semayang yang sama, tapi kualiti dia berbeza-beza. Sama juga dia ni dah mengucap, itu dia dengan Allah. Hati urusan dengan Allah, kan? Nabi SAW mengingkari perbuatan Usamah tadi. Dia yang tidak bertindak atas dasar nampak di mulut saja, yang nampak saja. Maka Nabi SAW pun wajar dikata, kenapa engkau tak belah dada dia, tengok dia mengucap tu ikhlas ke tak ikhlas. Cerita-cerita urusan hati ni hak Allah. Kita kerja buat kita, tengok luaran, kan? Itu yang kita kena tengok balik. Jadi kena berhati-hati, tuan. Terus saya pun dekat ni, tuan, tajuk kita hari ni berkaitan dengan tak boleh kita pergi bunuh orang yang mana musuh sebelum ni dia jahat, dia kafir, tiba-tiba mengucap kalimah syahadah, kita bunuh dia. Tak boleh. Dah mengucap kalimah syahadah, kita terima dia, tuan. Sama ada kisah tu dia buat ke main-main ke apakah, itu cerita lain dia dengan Allah. Kerja kita tak boleh kita pergi bunuh orang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun sujud tadi, kan, yang mana dia kalah dan dia iktiraf kita sebagai agama kita, tuan-tuan. Wallahu alam. Ada tuan nak tanya, tuan? Tajuk ini insya-Allah dalam minggu depan kita akan sentuh ni tajuk baru berkaitan dengan sambungan lah, berkaitan tajuk ni tentang kalau buat jihad juga, yang lain kan kita sentuh, tuan. Dan Allah alam. Ada tuan nak tanya untuk hari ni? Kenapa saya berhenti dekat ni dulu, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.